Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita dapat bertemu sekali lagi dalam hari Ahad ini. Kalau di sebahagian negeri Malaysia tengah cuti, tapi kita dapat bersama untuk kita mengulang kaji kitab Qurratul Ain karangan Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, yang mana kitab Qurratul Ain ini adalah merupakan huraian daripada Al-Imam Al-Hattab terhadap Syarhul Jalal Al-Mahalli, yang mana Syarhul Jalal Al-Mahalli, iaitu karangan Al-Imam Al-Mahalli sendiri, adalah merupakan huraian kepada matan Al-Waraqat yang merupakan asas, matan asas dalam ilmu usul fiqh hasil karangan Al-Imam Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Jadi alhamdulillah, dalam pertemuan-pertemuan yang lepas kita telah meneliti dari satu bab ke satu bab, dan insya-Allah kita masih lagi berada pada perbahasan, iaitu sekiranya mujtahid mendapati ada dua dalil atau lebih yang bertembung antara satu sama lain secara zahir, apa yang perlu dilakukan oleh mereka. Dan dalam pertemuan berkaitan dengan tajuk ini, dan pertemuan-pertemuan yang lepas kita telah pun meneliti sekiranya dalil itu yang saling bertembung itu kedua-duanya adalah berstatus am. Dalil pertama juga mempunyai lafaz am, dalil kedua juga mempunyai lafaz am dan bertembung pula antara satu sama lain. Dan alhamdulillah kita telah meneliti apakah yang perlu dilakukan sekiranya kedua-dua dalil itu adalah am, iaitu sekiranya mampu untuk digabungkan, kita gabungkan. Sekiranya tidak mampu untuk digabungkan, dan dalam masa yang sama tidak perlu diketahui mana satu dalil yang mula-mula dan mana satu dalil yang kemudian. Kalau kita tahu, maka kita akan pergi kepada dalil yang terakhir sekali. Itu kalau kita tahu. Kalau kita tidak tahu, seorang musyahid tidak mengetahui antara dua dalil ini mana yang dulu mana yang kemudian, maka dia hendaklah memilih antara dari pertama dengan kedua mana yang lebih kuat, mana yang lebih kuat. Sekiranya dia tidak mendapati ada dalil yang lebih kuat daripada dalil yang lain, baginya semuanya kuat, maka ketika itu dia hendaklah mengambil sikap untuk tidak berijtihad atau disebut sebagai at-tawakkuf. Itu yang telah dibincangkan sebelum ini dengan dalil-dalilnya. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan meneliti pula perbahasan yang seterusnya, iaitu sekiranya kedua-dua dalil itu adalah khas pula. Kalau sebelum ini dalil yang saling bertembung itu kedua-duanya atau tiga atau lebih, semuanya adalah mempunyai lafaz am dan bertembung dengan dalil yang satu lagi yang juga mempunyai lafaz am. Namun kali ini kita akan meneliti sekiranya kedua-dua dalil itu adalah khas, bukan am. Dalil pertama memiliki lafaz khas, dalil kedua memiliki lafaz khas, dan khas pada dalil yang pertama bertembung dengan khas pada dalil yang kedua. Maka apa pula yang perlu dilakukan oleh seseorang mujtahid? InsyaAllah kita akan meneliti perbahasan ini pada hari ini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyiduna Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, sahibu Qurratul Ain, nafa'anna Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i Qurratul Ain lahu wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala,
hala kaunihi syarihan li syarhil mahalli alladhi yashrah matn al-waraqat li Imam al-Haramain al-Juwaini. Wa kadza idza kana ay an-nassan khassaini. Begitu jugalah yang perlu dilakukan oleh seseorang mujtahid apabila kedua-dua dalil yang bertembung itu, apa maksud kedua-duanya, iaitu kedua-dua nas. Dua-dua nas, sama ada nas Al-Quran dengan Al-Quran, atau nas hadis dengan hadis, atau Al-Quran dengan hadis. Baik, sekiranya kedua-duanya, iaitu kedua-dua nas tersebut, tidak kiralah adakah kedua-duanya adalah ayat Quran atau kedua-duanya adalah hadis, atau satu ayat Quran satu hadis, khassaini, iaitu tidak begitu jugalah yang perlu dilakukan oleh seorang mujtahid sekiranya kedua-dua nas tersebut yang saling bertembung itu kedua-duanya adalah khas. Maknanya dalil yang pertama memiliki lafaz khas, dalil yang kedua juga memiliki lafaz khas. Jadi tindakan yang perlu dilakukan kali ini sama seperti tindakan yang perlu dilakukan oleh seseorang mujtahid apabila dia mendapati ada dua dalil yang saling bertembung dan kedua-duanya adalah am. Jadi hukum bagi pertembungan dalil-dalil yang kesemuanya adalah am sama seperti hukum yang perlu dilakukan oleh seorang mujtahid kalau kedua-dua dalil atau lebih itu adalah khas. Ai fa in amkana al-jam'u bainahuma jumi'a. Lalu Imam Al-Mahalli rahimahullahu subhanahu wa ta'ala mula menghuraikan apa maksud Imamul Haramain Al-Juwaini yang mengatakan begitu jugalah kalau kedua-dua dalil tersebut adalah khas. Lalu Imam Al-Mahalli menyatakan bahawa fa in amkana al-jam'u bainahuma jumi'a. Cuma dalam matan kalau di sini kalau kita buat perbandingan kita akan tahu asal dalam kalam Imam Mahalli sebut yujma'. Tapi Imam Al-Hattab Al-Maliki menukar daripada yujma' kepada fi'il madhi ditukar kepada jumi'a. Fa in amkana al-jam'u bainahuma jumi'a. Kalau mampu untuk digabungkan di antara kedua-duanya maka digabungkan. Dan alhamdulillah dalam pertemuan yang lepas kita telah memahami maksud gabungan di sini adalah dikecilkan skop umum pada setiap lafaz. Maafkan saya. Maksud digabungkan di sini adalah dikhususkan setiap satu dalil itu merujuk kepada situasi tertentu. Dirujuk bahawa dalil pertama merujuk kepada situasi tertentu, manakala dalil kedua merujuk kepada situasi yang lain pula. Jadi begitu jugalah kalau kedua-dua dalil itu adalah khas, maka kalau kedua-dua dalil yang khas ini bertembung, maka hendaklah difahami bahawa dalil pertama merujuk kepada satu situasi, manakala dalil yang kedua pula merujuk kepada situasi yang lain, supaya tidak berlaku pertembungan. Bab kata para ulama, idzan fakkatil jihah fala ta'arud. Apabila arah sudah dibezakan, sudah dipisahkan, maka tidak berlakulah pertembungan. Macam saya nak ke Kuala Lumpur, daripada Perak nak ke Kuala Lumpur. Tuan-tuan pula nak pergi daripada Kuala Lumpur ke Perak melalui dua jalan yang berbeza. Saya ikut satu jalan, tuan-tuan ikut satu jalan. Walaupun kita akan berselisih tetapi tidak bertembung. Kerana apa? Kerana jalan itu sudah dialihkan, tidak berlaku pertembungan. Yang menjadi pertembungan kalau jalan yang sama, saya nak ke selatan, tuan-tuan daripada selatan nak ke utara dengan jalan yang sama. Akhirnya saya terpaksa menghadapi tuan-tuan, tuan-tuan terpaksa menghadapi saya, lalu berlanggarlah kita berdua. Wali'azubillah min salik. Maka di sinilah akan berlaku pertembungan. Kerana setiap satu dalil itu arahnya sama. Tetapi kalau arah sudah dapat dibezakan, maka tidak berlakulah pertembungan. Jadi perbezaan arah dalam isu ijtihad adalah menyatakan bahawa dalil khas yang pertama ini bukan merujuk kepada situasi bagian-bagian. Sebenarnya hanya merujuk kepada situasi tertentu. Manakala dalil yang kedua yang macam bertemu dengan dalil yang pertama sebenarnya merujuk kepada situasi yang lain. Okey, apa contohnya? Bil misal yattadihul maqal. Dengan mendatangkan contoh, maka ucapan akan lebih jelas. Jadi kita akan melihat contoh yang datangkan oleh Imam Al-Mahalli
dengan tidak diubah teks kebanyakannya oleh Imam Al-Hattab Al-Maliki. Kama fi hadis annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam tawadda'a wa ghasala rijlaihi wa hadha mashhurun fi sahihain wa ghairihima. Contohnya adalah seperti apa yang ada di dalam hadis bahawa sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwuduk dan baginda telah membasuh kedua-dua kaki baginda. Jadi hadis ini berstatus khas kerana ia bukan menceritakan semua situasi tetapi merujuk kepada satu perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perbuatan Nabi itu tidak merujuk kepada semua keadaan, sebaliknya merujuk kepada keadaan yang tertentu. Jadi dalam hadis ini diceritakan bahawa Nabi telah berwuduk dan Nabi telah membasuh kedua-dua kaki baginda. Kalau kita masih ingat, umum tidak berlaku pada perbuatan. Maka yang pernah kita bincangkan sebelum ini, umum itu adalah di antara sifat lafaz. Adapun sesuatu hadis yang menceritakan satu situasi yang berlaku, perbuatan baginda Nabi, maka ia tidak mengandungi unsur am, dia adalah khas. Sebab tu kalau kita masih ingat, pernah kita bincangkan sebelum ini, lama dah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di dalam Kaabah. Nabi pernah salat dalam Kaabah. Maka adakah ini menunjukkan semua salat boleh dilakukan dalam Kaabah? Berdasarkan hadis tersebut, jawapannya tidak. Kerana apabila Nabi melakukan salat dalam Kaabah, bermaksud Nabi telah melakukan satu salat. Cuma tidak dinyatakan adakah ia salat sunat atau salat wajib atau salat apa. Maka ketika itu tidak boleh diumumkan kefahaman perbuatan Nabi itu kepada semua situasi. Berbeza kalau Nabi bersabda dengan satu sabdaan, lalu dalam sabdaan itu ada kalimah yang mengandungi unsur am. Contoh Nabi kata, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa sahaja yang telah mengubah agamanya, maka jatuhkanlah hukuman bunuh kepadanya. Jadi ucapan man di dalam sabdaan Nabi ini, ia bukan merujuk kepada perbuatan Nabi, tetapi merujuk kepada ucapan Nabi. Maka apabila ia ucapan Nabi, pada lafaz ucapan Nabi itu ada satu lafaz yang mengandungi unsur umum, iaitu kalimah man. Maka daripada sabdaan ini, mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i memahami sesiapa sahaja yang murtad daripada agama Islam, sekiranya diadili dan didapati bersalah, maka dia akan dijatuhkan dengan hukuman bunuh. Tidak kira sama ada dia lelaki atau perempuan, kerana Nabi mengatakan man. Tetapi dalam hadis yang sedang kita pelajari sekarang ini, annahu sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa ghasala rijlai, Nabi berwuduk dan Nabi telah membasuh kedua-dua kaki Nabi. Ia adalah pengesahan yang dinyatakan oleh sahabat Rasulullah, menceritakan tentang satu peristiwa yang berlaku kepada baginda Nabi, menceritakan perbuatan baginda Nabi. Maka perbuatan itu tidak mengandungi unsur khas. Perbuatan Nabi tidak mengandungi unsur khas. Bukan sekadar perbuatan Nabi, perbuatan kita pun sama. Yang mengandungi unsur khas, unsur am adalah kalimah, lafaz, sabdaan. Jadi dalam ucapan itu, sekiranya dalam suatu ucapan Nabi contohnya, atau firman Allah Subhanahu Wa Taala contohnya, sekiranya didapati ada lafaz yang berada di bawah status lafaz am, maka ia akan membabitkan semua keadaan yang berkait dengan hukum bagi ucapan tersebut. Macam sabda Nabi tadi, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa sahaja yang mengubah agamanya, maksudnya mengubah daripada agama Islam kepada agama bukan Islam, maka jatuhkanlah hukuman bunuh kepadanya. Jadi dalam semua situasi, berdasarkan kefahaman mazhab Imam Syafi'i, walaupun isu murtad ini berlaku khilaf di kalangan para ulama, maknanya kalau kerajaan kita nak memilih mana-mana pandangan dalam isu ini, ya silakan. Tetapi kalau orang tanya apa pendirian mazhab Syafi'i radhiyallahu anhu dalam isu ini, mazhab Imam Syafi'i berpendapat bahawa orang yang murtad kalau diadili didapati bersalah, dia boleh dijatuhkan hukuman bunuh. Hendaklah dijatuhkan hukuman bunuh.
Jadi hukum daripada man badala dinahu ini akan meratai semua situasi murtad, tak kira apa keadaan sekalipun, tak kira apa zaman sekalipun, tak kira siapa sekalipun. Orang besar, orang kecil, lelaki, perempuan. Orang besar, orang kecil maksudnya orang yang berkedudukan besar atau orang yang berkedudukan kecil, lelaki atau perempuan. Kalau dia murtad dengan sengaja, setelah diminta bertaubat tidak mahu bertaubat, tetap dengan kemurtadannya, maka boleh dijatuhkan hukuman bunuh berdasarkan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Walaupun dalam mazhab yang lain ada yang mengatakan tidak dijatuhkan hukuman bunuh sekiranya dia murtad seorang diri dan tidak menyebarkan dan mengajak orang lain untuk murtad. Itu perbahasan fiqh lah. Baik, adapun perbuatan Nabi maka dia adalah khas. Di dalam hadis ini ada satu perbuatan Nabi, iaitu baginda berwuduk lalu baginda telah membasuh kedua-dua kaki baginda. Baik, perawi hadis ini sewaktu menceritakan kisah ini, beliau telah melihat satu keadaan, iaitu Nabi pada satu ketika telah berwuduk dan Nabi telah membasuh kedua-dua kaki baginda Nabi. Jadi hadis ini adalah berstatus khas. Kenapa tidak dianggap berstatus am? Kerana ia menceritakan perbuatan Rasulullah, maka perbuatan tidak mengandungi unsur am. Yang mengandungi unsur am adalah percakapan. Maknanya percakapan. Al-aqwal, bukannya af'al. Wa hadza masyhurun fi sahihain wa ghairihima. Ini adalah masyhur, maknanya cerita tentang Nabi berwuduk dan Nabi telah membasuh kedua-dua kaki baginda Nabi. Sebab macam kita fahamlah, rukun wuduk, fardu wuduk iaitu niat, membasuh tangan sampai ke siku, menyapu kepala dan membasuh kaki. Jadi dalam hadis ini dinyatakan salah satu rukun bagi wuduk iaitu membasuh kaki. Baginda berwuduk dan dalam wuduk tersebut baginda telah membasuh kedua-dua kaki baginda, dan ini adalah masyhur, tersebar luas di dalam hadis-hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari juga Sahih Muslim. Begitu juga dengan kitab-kitab selain daripada Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Dan ada satu lagi hadis, wa hadisi annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddaa wa rashal ma'a ala qadamaihi wa huma fi an-na'lain. Ada satu lagi hadis, iaitu baginda Nabi SAW telah berwuduk dan Nabi telah merenjiskan air ke atas kedua kaki baginda dalam keadaan kedua-dua kaki baginda yang mulia ini berada di dalam selipar baginda. Disebut an-na'l. An-na'l ini di sini merujuk kepada selipar atau mungkin kasut. Maksudnya Nabi ketika membasuh kaki itu, kaki Nabi masih di dalam kasut atau masih lagi memakai selipar dan direnjiskan air ke atas kaki baginda Nabi. Rawahu an-Nasa'i wal Baihaqi wa ghairuhuma. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Al-Baihaqi dan selain daripada mereka berdua. Jadi dalam hadis ini dinyatakan Nabi berwuduk, tetapi bila sampai kepada kaki, baginda tidak pula membasuh kaki, sebabnya Nabi mengambil air dan Nabi memercikkan air kepada kaki Nabi. Bila percik ni maknanya istilahnya tidak sampai ke tahap membasuh, hanya membasahkan kaki, melembabkan kaki semata-mata. Jadi hadis kedua ini disebut diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan juga Al-Imam Baihaqi dan selain daripada mereka berdua. Cuma saya secara amanahnya cuba mencari teks hadis ini dalam Sunan An-Nasa'i, sama ada Sunan An-Nasa'i Al-Kubra ataupun Sunan An-Nasa'i Al-Mujtaba, atau lebih kita fahami tentang Sunan An-Nasa'i. Disebut Sunan An-Nasa'i, dia merujuk kepada Sunan An-Nasa'i As-Sughra ataupun Al-Mujtaba. Ada satu lagi Sunan An-Nasa'i yang lebih luas daripada Sunan An-Nasa'i yang kita sedia maklum itu. Dan saya cuba mencarinya secara cepat begitulah, menggunakan Maktabah Syamilah, menggunakan perisian. Namun saya tidak menjumpai secara bacaan laju begitu. Saya tidaklah membaca daripada satu hadis ke satu hadis untuk meneliti, mencari hadis ini. Cuma secara laju-lajunya saya cuba mencarinya dengan mendatangkan beberapa kalimah-kalimah kunci, tapi tidak saya menemui hadis Rasulullah menyapu, merenjiskan air ke kaki. Cuma yang ada hadis dalam Sunan An-Nasa'i, iaitu yang menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu ke atas dua stokin baginda dan dua kaki baginda. Ada hadis yang dalam Sunan An-Nasa'i yang menceritakan bahawa Nabi menyapu
ke atas dua suatu kaki Nabi memakai kasut, memakai stokin, disebut jawrab di sini memang merujuk pada stokin, tapi mazhab Imam Syafi'i akan memahami jawrab di sini bererti khuf, bukan stokin yang kita faham tu. Jadi disebut Nabi telah menyapu ke atas kedua stokin Nabi. Maksudnya ketika Nabi memakai stokin atau kasut itu sendiri, Nabi telah menyapu ke atas kedua kasut Nabi. Namun kalau dirujuk di dalam teks hadis ini disebut Nabi menyapu ke atas kasut. Cuma dalam kenyataan yang didatangkan oleh Al-Imam Al-Mahalli, Nabi merenjiskan air ke kaki Nabi sewaktu kaki Nabi berada di dalam kasut. Maknanya Nabi merenjiskan air di celah-celah kasut supaya air itu kena ke kaki Nabi. Adapun menyapu kasut itu sendiri, semestinya sapuan ke atas khuf itu tidak kena lembapannya itu ke kaki Rasulullah. Jadi bagi saya mungkin bukan hadis Nabi menyapu ke atas dua khuf ini yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Mahalli. Namun saya secara amanahnya tidak menemui hadis tersebut dalam Sunan An-Nasa'i. Cuma kalau kita merujuk kepada Al-Imam Al-Baihaqi contohnya, kita akan mendapati hadis yang menceritakan tentang kisah ini, dan ada juga dalam Sunan Abi Daud sebagai contoh yang menceritakan tentang kisah ini. Saya bacakan sanadnya untuk kita faham apakah kisahnya. Dalam Sunan Abi Daud disebut, Mama mana saya? Okey, sekejap tuan-tuan. Saya nak dodeh anak kejap. Sebentar tuan-tuan. Okey. Sebentar. Kalau merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, Al-Imam Abu Daud menyatakan dengan sanad beliau kisah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan, atuhibbuna an uriyakum kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda, fada'a bi ina'in fihi ma'un faghtarafa ghurfatan biyadihi al-yumna fatamadmada wastanshaq thumma akhadha ukhra fajama'a biha yadayhi thumma ghasala wajahu thumma akhadha ukhra faghasala biha yadahu al-yumna thumma akhadha ukhra faghasala biha yadahu al-yusra thumma qabada qabdatan minal ma' summa nafadha yadahu summa masaha biha ra'sahu wa uzunayhi summa qabada qabdatan ukhra minal ma' farasha ala rijlihi al-yumna wa fiha an-na'lu summa masahaha bi yadayhi yadin fawqa al-qadam wa yadin tahta an-na'li summa sana'a bil yusra misla zalik. Sebentar baby. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam hadis yang kita dengar sebentar tadi,
diceritakan bagaimana Sayyidina Abdullah bin Abbas telah menggayakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk dengan apabila Sayyidina Abdullah bin Abbas menyatakan, mahu tak saya tunjukkan kepada kamu macam mana Rasulullah berwuduk. Lalu beliau telah menggayakan cara wuduk Rasulullah, iaitu berwuduk seperti biasa, dan bila sampai kepada kaki, disebut dalam hadis Imam Abi Daud di sini, Sayyidina Abdullah bin Abbas telah mengambil air, diletakkan di atas tangan beliau. Beliau telah menggenggam satu genggaman daripada air. Beliau telah mencedok air. Kemudian beliau telah merenjiskan air itu ke atas kaki kanannya, yang kaki kanan itu berada di dalam an-na'l. Berada, kalau ikut an-na'lu ni kita kata macam capal begitulah. Ataupun mungkin kasut itu sendiri ya. Maka baginda Sayyidina Abdullah bin Abbas yang menggayakan cara wuduk Rasulullah SAW, beliau telah mengambil satu tadahan air dalam tangan beliau, lalu air yang ada itu direnjiskan ke atas direnjiskan ke atas kaki beliau yang berada di dalam selipar atau kasut itu. Kemudian masahaha biyadai. Kemudian dua tangan Sayyidina Abdullah bin Abbas itu telah menyapu ke atas kasut tersebut. Satu tangan di atas qadam, satu tangan di bawah an-na'l. Maknanya yang dapat difahami cara perbuatan yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas ini, beliau telah mengambil air, kemudian air yang ada itu beliau telah curahkan ke dalam kasut, kemudian tangan beliau yang basah itu disapu. Satu tangan menyapu di bahagian atas kasut, satu bahagian pula menyapu ke bawah kasut. Dan beliau melakukan juga pada kaki kiri seperti itu, iaitu dia ambil segenggam air, ambil genggam air, dicurahkan air itu, direnjiskan air itu ke dalam kaki, ke atas kaki yang berada dalam kasut, kemudian disapu pula kasut, satu sapuan di atas, satu sapuan di bawah. Jadi berlaku renjisan air ke atas kaki. Ini kalau menurut riwayat Al-Imam Abi Daud yang turut menceritakan kisah ini. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika melakukan perbuatan itu menggayakan cara wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan kefahaman hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas tadi, maka dapat kita fahami secara awalnya bahawa Rasulullah ketika berwuduk tidak membasuh kaki. Sebaliknya hanya merenjiskan air, sekadar melembabkan kaki. Ambil air sekadar dipercikkan ke atas kaki. Bila percik itu dia tidak bawa kepada membasuh, dia hanya membasahkan dan melembabkan kaki. Jadi ketika ini bertembunglah di antara dua hadis. Satu hadis yang masyhur, iaitu sewaktu Nabi berwuduk Nabi akan membasuh kaki. Satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam disebut sini An-Nasa'i, tapi saya tidak menemuinya, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan juga Al-Imam Abi Dawud, yang merujuk kepada kisah Sayyidina Abdullah bin Abbas yang telah menggayakan cara wuduk Rasulullah. Cuma dalam gayaan Sayyidina Abdullah bin Abbas itu, beliau telah menunjukkan bahawa Rasulullah tidak membasuh kaki. Sebaliknya kaki Nabi tetap berada dalam kasut, cuma dipercikkan air ke atas kaki Nabi yang berada di dalam kasut, supaya tapak kaki Nabi itu basah, walaupun tidak dengan basuhan, tapi sekadar dipercikkan air, kemudian disapu pula kasut, di bahagian atas kasut dan bawah kasut. Jadi kaki pun basah, kasut bahagian atas pun basah, bahagian bawah pun basah. Jadi berlaku pertembungan, iaitu mana satu yang dilakukan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah ini ada dua cara berwudu atau bagaimana? Maka tidak mampu untuk kita memahaminya secara asas, sebab kedua-duanya seakan-akan bertembung. Mana satu yang Nabi lakukan? Adakah Nabi ketika berwuduk membasuh kaki atau hanya memercikkan air ke kaki? Jadi ini di antara contoh dua hadis yang bertembung,
yang berkait dengan hukum. Sebab kita, walaupun ia perbuatan Nabi, tapi dalam perbahasan al-af'al, perbuatan Nabi adalah menjadi dalil kepada kita untuk isu-isu ibadah. Jadi kita kena tiru baginda Rasul. Sebab Nabi itu adalah uswah, Nabi itu adalah suri tauladan dalam ibadah, dalam kehidupan. Jadi bila kita berwuduk, kita kena berwuduk cara baginda Rasul. Jadi macam mana sewaktu kita berwuduk? Adakah kita nak basuh kaki atau hanya perlu percikkan air ke atas kaki sahaja? Jadi bertembung. Maka ketika ini kata al-Imam al-Mahalli, fajumi'a bainahuma bi anna ar-rasya fi hali tajdid lima fi ba'd turuq inna hadza wudu'u man lam yuhdis. Digabungkan, kata Imam Al-Mahalli, digabungkan di antara kedua-dua hadis ini, iaitu hadis yang menceritakan tentang Rasulullah membasuh kaki sewaktu berwuduk dengan satu lagi hadis yang menceritakan Nabi tidak membasuh kaki Nabi, sebaliknya hanya memercikkan air, merenjiskan air ke kaki. Digabungkan dengan maksudnya difahami bahawa hadis pertama dan hadis kedua merujuk kepada dua situasi yang berbeza, iaitu dinyatakan bi anna ar-rasya fi halit tajdid. Hadis yang menceritakan bahawa Nabi hanya memercikkan air ke kaki, tidak membasuh, itu dalam suasana ataupun pada keadaan at-tajdid, iaitu tajdidil wudu. Ketika Nabi memperbaharui wuduk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi sebelumnya telah berwuduk dan wuduk Nabi masih ada, kemudian masuk waktu solat yang seterusnya dalam keadaan wuduk Nabi yang untuk solat sebelumnya masih ada, belum terbatal. Maka apabila Nabi nak solat yang seterusnya, Nabi akan berwuduk sekali lagi, walaupun wuduk sekali lagi ini bukan untuk mengangkat hadas, kerana hadas belum diangkat, masih lagi tidak berhadas, maka dia dipanggil sebagai memperbaharui wuduk. Jadi ada para ulama memahami hadis yang digambarkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas bahawa Nabi memercikkan air ke kaki baginda Nabi itu, ini adalah merujuk kepada keadaan sewaktu Nabi berwuduk dalam keadaan untuk memperbaharui wuduk, bukan untuk mengangkat hadas. Manakala hadis Nabi membasuh kedua-dua kaki Nabi itu merujuk kepada suasana wuduk Nabi sewaktu Nabi berwuduk dengan tujuan untuk mengangkat dan menghilangkan hadas kecil. Jadi hadis membasuh kaki itu sekiranya Nabi berwuduk dalam keadaan Nabi sudah terbatal wuduk. Hadis yang menceritakan Nabi hanya memercikkan air ke kaki itu merujuk kepada keadaan Nabi berwuduk sekiranya wuduk Nabi sebenarnya masih belum terbatal. Dipanggil tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Maka ketika itu sudah ada dua situasi yang diinginkan oleh dua hadis ini. Hadis pertama merujuk kepada satu situasi, hadis kedua merujuk kepada satu situasi yang lain. Maka ketika itu tidak berlakulah pertembungan di antara dua hadis berdasarkan cara menggabungkan dua hadis yang bertembung tersebut. Tambahan pula, kata Imam Al-Mahalli, dikuatkan lagi dengan apa yang ada dalam sebahagian jalur sanad hadis, iaitu ucapan Sayyidina Ali. Kalau kita tengok, inna hadza wudu'a man lam yuhdis, inna hadza wudu'u man lam yuhdis, ini asalnya adalah ucapan Sayyidina Ali bin Abi Talib yang juga memperagakan, mempamerkan cara wuduk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam sebahagian jalur sanad yang sanadnya berakhir pada Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang Sayyidina Ali juga memperagakan, menggayakan cara wuduk Rasulullah. Lalu ketika Sayyidina Ali berwuduk, beliau juga merenjiskan air ke kaki dan beliau menyatakan ini adalah wuduk bagi mereka yang tidak berhadas. Maksudnya siapa yang tidak berhadas, belum lagi berhadas, maka cara Rasulullah berwuduk kalau Nabi belum berhadas hanya semata-mata untuk memperbaharui wuduk, maka Nabi merenjiskan air ke kaki. Riwayat Sayyidina Ali ni kita boleh jumpa dalam Sunan An-Nasa'i. Dalam Sunan An-Nasa'i. Wa hadza wudu'u man lam yuhdis. Wa hadza wudu'u man lam yuhdis. Okey, mungkin kita boleh tengok sekejap hadisnya. Saya nak tengok kejap macam mana lafaz hadisnya.
dalam Sunan An-Nasa'i. Sebentar. Kita cek terus lalang ni. Wa hadza wudu'u man lam yuhdis. Okey. Dalam Sunan An-Nasa'i juga ada, dalam Sunan Imam Ahmad, dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Sunan An-Nasa'i diriwayatkan bab sifatil wudu min ghairi hadas, dalam bab Kitabut Taharah, bab sifatil wudu min ghairi hadas. Hadis yang sanadnya berbunyi wa anubi qala akhbarana Amr bin Yazid qala haddatsana Bahz bin Asad qala haddatsana Syu'bah an Abdul Malik bin Maisarah qala sami'tu an-Nazzal bin Sabrah qala ra'aitu Aliyan radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhahu alaihi salam shalla adh-dhuhra thumma qa'ada li hawaijin nas falamma hadaratil 'asru utiya bi taurin min ma'in fa akhadha minhu kaffan famasaha bihi wajhahu wa dhira'aihi wa ra'sahu wa rijlaihi thumma akhadha fadlahu fashariba qa'iman wa qala inna nasan yakrahuna hadha wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaf'aluhu wa hadza wudu'u man lam yuhdis. Dalam riwayat ini disebut bahawa Sayyidina Ali bin Abi Talib telah sembahyang zuhur. Kemudian beliau telah duduk menyempurnakan hajat-hajat orang ramai sebab beliau ketika itu adalah khalifah. Kemudian akhirnya masuk waktu asar, lalu didatangkan kepada Sayyidina Ali akan satu bekas yang ada air padanya. Lalu Sayyidina Ali telah mengambil air itu pada satu cedokan dalam menggunakan tapak tangan beliau. Lalu beliau telah menyapu wajah beliau dan kedua-dua tangan beliau, kepala beliau dan juga kedua-dua kaki beliau. Kemudian beliau telah berdiri, lalu air yang berbaki dalam bekas simpanan air yang digunakan untuk terjemah wuduk itu telah diminum oleh Sayyidina Ali dalam keadaan Sayyidina Ali berdiri. Lalu Sayyidina Ali menyatakan sesungguhnya manusia tidak suka perkara ini dalam keadaan saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya dan ini adalah wuduk bagi mereka yang tidak berhadas. Maknanya orang yang masih dalam keadaan berwuduk tapi dah masuk waktu dia nak solat, cara tajrid wuduknya begitu. Cuma dalam zahir hadis ini disebut Nabi tidak membasuh muka, sebenarnya Sayyidina Ali yang memperagakan perbuatan baginda Nabi. Sayyidina Ali hanya menyapu muka baginda dengan air yang diambil tu, menyapunya, kemudian menyapu kedua tangannya, menyapu kepalanya dan juga menyapu kedua kakinya. Jadi kalau dilihat di sini tidak disebut direnjis tapi menyapu. Zahirnya menyapu air maknanya melembabkan muka, tangan dan kepala serta kaki dengan air. Lalu kata Sayyidina Ali, ini adalah wuduk bagi mereka yang tidak berhadas. Jadi orang yang belum berhadas, dia berwuduk itu bukan untuk tujuan mengangkat hadas. Jadi Sayyidina Ali memperagakan bahawa wuduk itu hanya semata-mata berlebih kurang saja kerana hadasnya masih lagi tidak terangkat berdasarkan wuduk yang sebelumnya. Ala kulli hal ini perbahasan fiqh, cuma yang ingin dibincangkan di sini bahawa dikuatkan lagi dalam isu rinjisan air itu, maknanya tidak membasuh, sekadar menyapu, sekadar merenjis, dengan apa yang diucapkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib bahawa ini adalah wuduk mereka yang tidak berhadas. Jadi ini menguatkan pandangan sebagian para ulama yang menyatakan bahawa hadis basuhan kaki itu merujuk kepada wuduk bagi mereka yang berhadas. Hadis yang menceritakan Nabi hanya merenjiskan air ke kaki itu merujuk kepada wuduk bagi mereka yang belum lagi berhadas, hanya sekadar mentajdidkan wuduk, memperbaharui wuduk. Itu cara satu kefahaman. Kemudian kata Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki, waqil al-muradu bil wudu'i fi hadithil ghusli al-wudu'u syar'i wa fi hadithil rash al-wudu'u al-lughawi wa huwa an-nazafah.
Ada pandangan yang mengatakan wuduk yang dimasukkan dalam hadis al-ghusl. Sebab kalau kita tengok dalam hadisul ghusl disebut Nabi telah berwuduk, lalu Nabi telah membasuh kedua-dua kaki Nabi. Apa maksud wuduk dalam hadis ini? Iaitu merujuk kepada wuduk dari sudut syarak, iaitu ibadah yang kita semua faham, iaitu berwuduk. Kita membasuh muka berserta dengan niat, kemudian membasuh tangan sampai ke siku, kemudian menyapu kepala dan membasuh kedua-dua belah kaki. Adapun berkenaan dengan hadis yang menceritakan bahawa Nabi SAW telah merenjiskan air ke kaki. Contohnya macam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud yang saya nyatakan sebentar tadi, iaitu hadis yang menceritakan tentang Sayyidina Abdullah bin Abbas. Disebut atuhibbuna an uriyakum kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Disebut Nabi, mahukah saya tunjukkan kepada kamu macam manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk? Dan akhirnya pada hujung hadis disebut Nabi merenjiskan air ke kaki. Sebagian ulama menggabungkan kedua hadis ini tapi dengan cara kefahaman yang lain. Mereka mengatakan wuduk yang dimaksudkan di dalam hadis yang menyatakan Nabi hanya memercikkan air ke kaki bukan wuduk yang kita faham, tapi wuduk dengan maksud bahasa, iaitu membersihkan diri, bukan wuduk dengan erti kata ibadah. Kerana wuduk ada dua makna. Wuduk secara bahasa iaitu membersihkan diri, sekadar membasuh muka, membasuh tangan, melembabkan kaki, itu dianggap juga wuduk secara bahasa, tetapi ia bukan ibadah yang boleh mengangkat hadas. Manakala ucapan Sayyidina Abdullah bin Abbas yang mengatakan, mahu tak saya tunjukkan bagaimana Rasulullah berwuduk, maksudnya mahu tak saya tunjukkan kepada kamu bagaimana cara Rasulullah membersihkan diri baginda, iaitu dengan cara baginda merenjiskan air ke kaki. Jadi ketika itu tidak juga berlaku pertembungan kerana hadis pertama cerita tentang wuduk secara fiqh, manakala hadis kedua menceritakan hanya semata-mata membersihkan diri, bukan nak menceritakan tentang ibadah berwuduk. Lepas itu disebut di sini waqil al-muradu bil wudu'i fi hadisil ghusli al-ghusl al-wudu'u syar'i wa fi hadisil rashi al-wudu' al-lughawi wa huwa an-nazafah. Apa maksud al-wudu' secara bahasa? Iaitu membersihkan diri. Ini satu pandangan. Pandangan yang seterusnya, yang katanya dalam nak menggabungkan dua hadis yang saling bertembung secara zahir, para ulama akan mengkaji dan meneliti. Akhirnya biasa yang berlaku adalah berlakulah perbezaan pandangan di dalam menggabung jalinkan di antara dua hadis yang bertembung. Contoh di sini, kalau ikut cara yang pertama dia faham, okey, wuduk yang Nabi basuh kaki itu merujuk kepada wuduk yang orang yang berhadas. Wuduk yang menceritakan Nabi hanya merenjiskan air ke kaki itu merujuk kepada orang yang berwuduk secara syarak tetapi dia belum lagi berhadas. Itu satu cara kefahaman dalam menggabungkan dua hadis yang bertembung tadi. Kalau ikut cara kefahaman yang kedua pula, dia bagi tahu hadis kalau nak berwuduk, wuduk secara ibadah mesti basuh kaki. Habis itu hadis yang menceritakan Sayyidina Abdullah bin Abbas memberitahu cara wuduk Rasulullah, mereka kata wuduk yang dimaksudkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas bukan wuduk yang kita faham, iaitu wuduk yang mesti ada niat, lepas tu basuh muka, tangan, kepala, kaki, iaitu ibadah yang menjadi sebab untuk solat diterima atau tidak. Tetapi wuduk yang dimaksudkan adalah dari sudut bahasa, iaitu membersihkan diri daripada debu, daripada kekotoran di jalan, itu semata-mata. Bukan bermaksud wuduk dengan tujuan mengangkat hadas. Dan cara kefahaman yang ketiga pula di dalam memahami dua hadis yang bertembung secara zahir ini adalah disebut oleh Imam Al-Hattab Al-Maliki. Kata Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki, waqil al-muradu annahu ghasalahuma fi an-na'lain wa summiya dhalika rasyan majaza. Ini kefahaman yang ketiga. Dan kefahaman yang ketiga ini juga difahami oleh ramai para ulama di dalam memahami maksud baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka yang dimaksudkan bahawa Nabi merenjiskan air ke kaki, iaitu berdasarkan hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas tadi, iaitu Nabi merenjiskan air ke atas kaki Nabi. Sebenarnya renjis yang dimaksudkan di sini bukan semata-mata percik air, tetapi yang dimaksudkan adalah Nabi membasuh kedua kaki Nabi
di dalam kasut Nabi. Nabi tidak membuka kasut untuk membasuh kaki, sebaliknya kasut Nabi itu tidak dipecah oleh Nabi, sebaliknya Nabi menuangkan air dan membasuh kaki Nabi sewaktu sewaktu kaki Nabi masih di dalam kasut. Jadi tidak berlaku pertembungan lah. Kerana rupa-rupanya kalau ikut kefahaman yang ketiga, maksud memercikkan air bukan bermaksud sekadar memercikkan percikan sedikit pada air, tetapi maksud dia menuangkan air, iaitu membasuh kaki. Jadi hadis yang pertama atau hadis yang kedua, kedua-duanya menceritakan tentang basuhan ke kaki. Bukan satu hadis cerita tentang percik, satu hadis cerita tentang basuh. Lalu kata Al-Imam Al-Hattab, وَسُمِّيَ ذَلِكَ رَشًّا مَجَازًا. Dan dinamakan perbuatan membasuh itu, dinamakan bahawa ia adalah percikan air, itu adalah sekadar majaz. Maknanya kalau ikut asalnya itu bukan rush, itu bukan percikan air, itu adalah basuhan. Tetapi dinamakan ia sebagai percikan atas dasar majaz. Walaupun pada makna hakikahnya dia bukan rush, dia bukan percikan, dia adalah basuhan. Cuma kata para ulama, kenapa digunakan kalimah rush? Untuk menunjukkan air yang Nabi gunakan untuk basuh kaki itu adalah sedikit, tetapi cukup untuk mewujudkan perbuatan basuhan. Maksudnya Nabi memercikkan air, tetapi percikan yang Nabi tuangkan air itu tidaklah sampai terlalu banyak, tetapi cukup untuk air itu mengalir ke kaki baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berlaku apabila air itu mengalir, berlakulah yang namanya basuhan. Kerana ada beza di antara basuhan dan sapuan. Sapuan ni hanya melembabkan walaupun tidak mengalir air. Contoh, saya basahkan tangan saya, kemudian saya sapu kepala. Air tak mengalir pun kerana kepala saya hanya menerima lembapan air. Dia tidak sampai ke tahap membasuh kepala. Jadi Nabi dalam hadis Ar-Rash, bukan Nabi hanya memercikkan air lalu air itu mengenai sebahagian kaki Nabi dan melembabkan kaki Nabi semata-mata. Tetapi yang berlaku adalah percikan yang banyak sehingga menimbulkan seluruh kaki Nabi itu akhirnya dapat dibasuh, tetapi dengan menggunakan bahasa percikan untuk menunjukkan bahawa baginda tidak membazir air sewaktu membasuh kaki. Kerana dalam banyak-banyak anggota wudu, anggota yang mungkin paling banyak terkena debu, terkena kotoran adalah kaki. Dan mungkin ini akan menyebabkan ketika membasuh muka, tangan, kepala dan kaki, yang paling banyak menggunakan air adalah pada kaki. Lalu perawi hadis ini ingin menyatakan bahawa walaupun kaki itu biasanya paling banyak menerima kotoran yang melekat di kaki, nak pula zaman dulu berjalan di padang pasir dan sebagainya, namun tetap Nabi tidak membazir air. Cukup sekadar membersihkan kaki dan dengan cara membasuh kaki, tidak sampai ke tahap melampau-lampau menggunakan air yang banyak. Wallahu taala a'la wa a'lam. Jadi ini adalah 3 cara kefahaman merujuk kepada 2 hadis yang bertembung secara zahir dan cara kefahamannya. Kemudian setelah kita mengetahui, maksudnya kalau 2 hadis ataupun 2 ayat Quran atau 1 hadis 1 ayat Quran yang kesemuanya adalah khas tetapi bertembung, maka caranya adalah cari dahulu jalan penyelesaian untuk menunjukkan bahawa dalil pertama merujuk kepada satu situasi, dalil kedua merujuk kepada satu situasi yang lain. Atau sebenarnya tidak, kedua-duanya tidak berbeza, hanya merujuk kepada satu situasi, cuma ada penggunaan majaz dalam salah satu dalil. Contoh macam kefahaman yang ketiga. Digabungkan 2 hadis itu dengan menyatakan bukan hadis pertama merujuk kepada satu situasi, hadis kedua merujuk kepada satu situasi. Sebaliknya kedua-duanya merujuk kepada situasi yang sama, iaitu berwuduk secara syar'i, cuma digunakan kalimah rush, iaitu percikan, untuk menunjukkan penggunaan air yang sedikit. Jadi ada unsur majaz sikitlah. Baik, seterusnya kita pergi kepada itu kalau dapat digabungkan. Kalau seseorang mujtahid dalam menghadapi 2 dalil khas yang bertembung dan tidak didapati cara untuk menggabung jalinkan di antara 2 dalil tersebut, macam mana mahu dilakukan? Okey, di sini sebut wa illam yumkinil jam'u bainahuma wa lam yu'lami tarikh tuwqifa fihima.
Kalau dalam dalam syarah al-Imam al-Mahalli disebut yutawaqqafu fihima. Imam Mahalli guna fi'il mudhari' yutawaqqaf. Tapi Imam Al-Hattab tukar daripada yutawaqqaf kepada tuwqif, iaitu menggunakan fi'il madhi. Sebab kita semua sedia maklum syarah al-Imam Al-Hattab yang namanya Qurratul Aini adalah huraian beliau terhadap Syarhul Mahalli, dan dalam kadang-kadang ada tambahan beliau dan kadang-kadang ada juga ayat Imam Mahalli yang beliau tukar berdasarkan kefahaman beliau. Jadi disebut wa illam yumkinil jam'u bainahuma wa lam yu'lami tarikh tuqifa fihima ila zuhuri murajjihin li ahadihima. Sekiranya tak mampu untuk digabungkan kedua-dua dalil tersebut, maknanya si mujtahid tadi tidak mendapati ada jalan untuk dimeserakan kedua dalil yang bertembung itu, dalam masa yang sama dia tidak pula mengetahui sejarah dua dalil tersebut. Dia tak tahu mana satu dalil yang mula-mula, mana satu dalil yang kedua. Sebab kalau dia tak mampu untuk menggabung jalinkan, tetapi dia tahu mana satu dulu, mana satu kemudian, maka hendaklah dia berpegang dengan dalil yang kemudian. Itu kalau dia tak mampu nak menggabungkan di antara dua dalil. Sebab bila menggabungkan kedua-dua dalil, kita telah beramal dengan kedua-duanya. Tetapi kalau kita menggunakan konsep an-naskhu, maka kita hanya berpegang dengan satu dalil dan menolak satu dalil yang lain. Dalil yang ditolak itu dalil yang lebih awal, iaitu al-mansukh, dalil yang sudah dinasahkan. Jadi mana lagi baik? Yang lebih baik adalah kalau mampu digunakan kedua-dua dalil, itu lagi bagus, kerana kita telah menggunakan kedua-duanya dan tidak membatalkan salah satu dari sudut dalil. Tapi kalau tak mampu untuk digabungkan, mau tak mau kita kena pilih salah satu di antara dua dalil tersebut. Dan kalau kita tak tahu mana dulu mana kemudian, hendaklah kita mengambil sikap untuk tidak membuat sebarang keputusan. Tapi kalau kita tahu mana dulu mana kemudian, kita berpegang dengan dalil yang lebih lewat. Sebab itu disebut di sini, sekiranya tidak mampu untuk digabungkan di antara kedua-duanya, iaitu kedua-dua dalil khas yang bertembung tersebut, dalam keadaan tidak diketahui pula tarikh. Mereka tak tahu mana satu dalil lebih awal, mana satu lebih kemudian. Sebab kalau kita tahu, kita akan pergi terus kepada dalil yang paling latest, yang paling lewat. Jadi kalau tak tahu juga mana satu dulu, mana satu kemudian, dalam keadaan si mujtahid tadi tidak mendapati cara untuk menggabungkan di antara dua dalil tersebut, tuqifa fihima, hendaklah diambil sikap berhenti. Maksudnya tidak memilih mana-mana dalil. Kedua-dua dalil itu maknanya dia kena ambil sikap, saya tak mampu untuk berijtihad. Dalam isu ini saya tidak tahu macam mana nak mengeluarkan pandangan saya dalam memahami dua dalil ini, kerana kedua-duanya kuat, dalam masa yang sama kedua-duanya bertembung, dan saya tak tahu cara nak menggabungkan kedua-duanya. Dalam masa yang sama saya tak tahu mana dulu, mana satu yang lebih lewat. Sampai bila? Ila zuhuri murajjihin li ahadihima, sampailah timbul dalil lain yang menguatkan salah satu di antara dua dalil tersebut. Maknanya dia kalau dua-dua bertembung dan tak mampu nak digabungkan, dia ada satu konsep bagi iza ta'arada tasaqata. Apabila kedua-dua dalil itu telah bertembung, maka kedua-duanya telah gugur. Sebab kita kalau pilih satu dalil yang pertama, tolak dalil yang kedua tanpa sebab, itu dipanggil sebagai tarjih bila murajjih. Kita telah menguatkan satu dalil sedangkan tak ada dalil yang menguatkan dalil tersebut. Mana boleh kita main pilih? Kita mesti memilih yang paling kuat. Tetapi dua-duanya kuat dan kita tak tahu mana satu lebih kuat. Maka ketika itu kedua-duanya gugur dari sudut kita, iaitu dari sudut si mujtahid tersebut, untuk dijadikan sebagai dalilnya dalam istinbat. Sampai bila kedua dalil itu tidak boleh berfungsi? Iaitu sehinggalah datang ataupun zahir muncul si mujtahid mendapati satu dalil lain yang dalil itu menguatkan salah satu di antara dua dalil tersebut. Maka ketika itu barulah dia berpegang kepada dalil yang telah dikuatkan oleh dalil yang baru itu. Maksudnya ada dalil sokongan yang menunjukkan bahawa antara dua dalil yang bertembung itu yang paling kuat sebenarnya adalah dalil yang pertama contohnya, atau dalil yang kedua. Okey, apa contohnya? Okey. Contoh yang didatangkan di sini, misaluhu ma jaa
Sekejap Misaluhu ma jaa annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam su'ila amma yahillu lirrajul min imra'atihi wa hiya haid faqal ma fawqa al-izar rawahu Abu Daud. Contoh dua dalil yang kedua-duanya khas dan kedua-duanya bertembung, lalu tidak didapati antara dua dalil mana yang lebih kuat antara satu sama lain. Contohnya apa yang telah datang dari sudut hadis bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya tentang apa yang halal bagi seorang lelaki daripada isterinya dalam keadaan si isteri itu dalam keadaan haid. Apa yang boleh dilakukan oleh suami dari sudut dia bersedap-sedapan dengan sang isteri sewaktu isterinya dalam keadaan haid. Dia boleh buat apa? Kata Nabi, ma fauqal izar, apa saja yang berada di atas kain. Apa saja yang berada di atas kain. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, rawahu Abu Daud. Maksud baginda Nabi, apa tujuan kita pakai kain? Untuk menutup seluruh kawasan bermula daripada pusat dan setentangnya sehinggalah kepada lutut. Jadi maksud baginda Nabi yang boleh dibuat oleh seorang suami sewaktu itu adalah apa yang berada di atas kain, iaitu si suami boleh melakukan apa saja pada kawasan bermula daripada atas pusat sampailah ke kepala. Dan kata para ulama termasuklah juga daripada bawah lutut sampai ke kaki. Cuma antara bawah lutut sampai ke kaki dengan pusat ke atas biasanya hubungan itu adalah berlaku pada atas, daripada bahagian atas pusat sampai ke kepala. Lebih banyak berbanding daripada bawah lutut sampai ke hujung jari, dari sudut hubungan suami isteri lah. Jadi kata Nabi SAW, si suami tadi boleh berenak-enak di kawasan apa yang berada di atas kain, iaitu bermula daripada atas pusat, dada, tangan dan kepala sang isteri. Dalam masa yang sama, wajaa annahu qal isna'u kulla syai'in illa nikah ay al-wat'ah. Dalam masa yang sama telah datang hadis bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakukanlah apa sahaja melainkan nikah. Melainkan an-nikah, iaitu al-wat'u, iaitu hubungan suami isteri itu. Maksudnya hubungan yang kita faham sebagai jima' itu sahaja yang tidak boleh. Selain daripada itu, ya silakan. Di seluruh kawasan apa saja silakan. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dan hadis ini apa yang difahami adalah di antara wa min jumlati zalik al-istimta' bima tahtal izar fata'arada fihi al-hadisan. Daripada hadis isna'u kulla syai'in illa nikah, lakukanlah apa saja yang kamu ingin lakukan wahai suami kepada isterimu sewaktu dia dalam keadaan haid, melainkan hanya nikah, iaitu melainkan hanya hubungan, iaitu hubungan yang kita fahamlah seperti batang celak masuk ke dalam botol celak itu saja yang tidak boleh. Selain daripada itu semuanya boleh. Maka daripada ucapan ini difahami bahawa boleh kita seorang suami bersedap-sedapan pada bahagian yang berada di bawah kain. Maksudnya iaitu bermula daripada pusat turun ke bawah sampai ke lutut, itu juga dibolehkan. Mahu pegang mahu buat apa sajalah silakan. Yang tak boleh hanya seperti memasukkan batang celak ke dalam botol celak saja yang tidak boleh. Selain daripada itu ya silakan, hatta di bawah pusat sekalipun. Jadi ketika ini fata'arada fihi al-hadisan, maka bertembunglah di antara dua hadis. Sebab hadis yang pertama dengan khusus menyatakan yang hanya boleh dibuat adalah apa yang di atas pusat, iaitu di atas kain. Kerana kain itu dipakai untuk menutup di antara pusat dengan lutut. Itu tujuan kain lah.
Jadi hadis pertama dengan jelas kefahamannya menunjukkan di antara bawah pusat sampai ke lutut itu tidak boleh dilakukan sebarang hubungan sedap-sedapan di situ. Manakala hadis kedua pula, kefahaman daripada hadis ini menunjukkan boleh untuk seseorang itu bersedap-sedapan di antara bawah pusat sampai ke lutut. Melainkan hanya tak boleh hubungan seperti memasukkan batang celak ke dalam botol celak saja yang tidak boleh. Jadi ketika itu bertembung kerana hadis pertama menunjukkan secara khusus, secara khas bahawa bawah pusat dah tak boleh dah. Yang boleh atas pusat. Bawah pada pusat tak boleh. Hadis kedua pula menunjukkan bawah pusat tak ada masalah. Yang tak boleh hanya hubungan seperti memasukkan batang celak ke dalam botol celak, itu sahaja. Maka ketika itu bertembunglah dua hadis yang berstatus khas ini. Okey, dan kedua-duanya kuat. Satu hadis riwayat Imam Abi Daud dan hadisnya kuat. Satu lagi hadis riwayat oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, dan semestinya hadis Sahih Bukhari juga Sahih Muslim juga adalah hadis yang kuat. Jadi ketika itu bertembung di antara kedua-duanya dan bagaimana cara penyelesaiannya. Maka ketika ini bertembung dan si mujtahid tidak mendapati macam mana cara nak menggabungkan di antara dua dalil ini. Maka ketika itu kata akhirnya apabila si mujtahid tidak mendapati cara nak menggabungkan di antara hadis pertama dengan hadis kedua, maka kedua-dua hadis itu tidak boleh menjadi dalil sang mujtahid dalam isu boleh atau tidak untuk seorang suami bersedap-sedapan di bahagian antara pusat sampai ke lutut. Boleh atau tidak? Tidak boleh si mujtahid menggunakan hadis pertama atau hadis kedua kerana kedua-duanya saling bertembung dan tak dapat ditemui jalan penyelesaian dalam menggabungkan dua hadis tersebut. Lalu sampai bila dia tidak boleh buat keputusan? Sampai dia mendapati ada dalil lain yang menguatkan salah satu di antara dua dalil tersebut. Akhirnya kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, kata Imam Al-Mahalli dalam kenyataan ini, kenyataan Imam Mahalli, farajjaha ba'duhum at-tahrim ihtiyatan wa ba'duhum al-hil li'annahu al-aslu fil mankuhah. Lalu apabila dua-dua hadis yang saling bertembung, maka mereka pun mula mencari apakah dalil penguat yang akan menyokong salah satu di antara dua dalil tersebut. Lalu sebahagian para ulama berpendapat bahawa dalil yang paling kuat yang antara dua dalil tersebut adalah dalil yang mengharamkan, iaitu dalil yang mengharamkan seseorang melakukan apa-apa saja hubungan bersedap-sedapan di antara pusat sampai ke lutut. Atas dasar apa? Ihtiyatan, berjaga-jaga. Sebab kalau dah sampai ke kawasan tu takut nanti terlajak sampai membawa kepada sesuatu yang diharamkan, iaitu masukkan batang celak, seumpama memasukkan batang celak ke dalam botol celak sewaktu wanita itu dalam keadaan haid. Maka atas dasar ihtiyat, berjaga-jaga. Berjaga-jaga sebab dia sudah merupakan sempadan yang sangat bahaya. Maka dasar ihtiyat ini dipegang oleh para ulama untuk menguatkan dalil yang mengatakan tidak boleh bersedap-sedapan di antara pusat sampai ke lutut. Ada juga para ulama yang berpendapat sebenarnya antara dua dalil ini yang paling kuat adalah dalil hadis Sahih Muslim yang menyatakan boleh buat apa saja melainkan hanya seumpama masukkan batang celak ke dalam botol celak saja yang tidak boleh. Kenapa? Kerana penguatnya apa? Li'annahu al-aslu fil bankuhah. Kerana penghalalan keharusan untuk melakukan apa saja bentuk berseronok antara suami dan isteri itu adalah al-aslu, iaitu ar-rajih fil mankuhah. Itu yang paling kuat dalam terhadap isteri yang dinikahi. Kerana bila kita berkahwin dengan seorang isteri, maknanya pada asalnya selepas berkahwin kita secara kuatnya boleh buat apa saja ke atas isteri kita dari sudut hubungan intim itu. Jadi oleh kerana dua hadis ini telah bertembung, maka kita berpegang, sebagai ulama kata, kita berpegang kepada konsep asas kepada perkahwinan, iaitu ya silakan buatlah apa saja, cuma jangan sampai ke tahap memasukkan batang celak ke dalam botol celak sahaja. Yang lain semuanya boleh. Jadi di sini dua hadis ini bertembung dan dia dicontohkan sebagai dua hadis yang tidak ditemui mana satu
bagaimana cara untuk menggabung jalinkan antara dua hadis ini. Lalu akhirnya para ulama merujuk kepada dalil yang lain yang menyokong salah satu di antara dua dalil ini. Lalu sebagian ulama berpegang dengan konsep ihtiyat, iaitu berjaga-jaga, lalu mengharamkan seorang suami bersedap-sedapan di antara pusat dengan lutut. Sebagian ulama pula berpegang dengan konsep perkahwinan itu membenarkan seorang suami untuk melakukan apa saja, melainkan sekiranya memang sah tidak dibenarkan, maka atas dasar konsep ini bolehlah seorang suami untuk bersedap-sedapan di antara pusat sampai ke lutut, melainkan hanya hubungan seumpama masukkan batang celak ke dalam botol celak sahaja yang tidak dibenarkan. Okey, seterusnya kata Imam Al-Khattab Al-Maliki, ini tambahan dari Imam Al-Khattab, wal awwalu huwal masyhur indana wa inda Syafi'iyah wa qala bihi Abu Hanifah radhiyallahu anhu wa jama'atu minal ulama. Yang pertama antara dua ijtihad yang akhirnya ada itu, iaitu satu pandangan mengharamkan, satu pandangan menghalalkan hubungan bersedap-sedapan di antara pusat dengan lutut itu. Pandangan pertama iaitu pandangan yang mengharamkan seseorang suami bersedap-sedapan dengan isterinya yang datang haid di antara kawasan pusat dengan lutut. Itu adalah yang masyhur. Pandangan yang masyhur di sisi kami, iaitu di sisi Al-Malikiyah, sebab Imam Al-Khattab bermazhab Maliki. Wa inda Syafi'iyah wa qala bihi Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Dan ia juga adalah apa yang dipegang dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dan juga dipegang oleh Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Dan juga beberapa orang jamaah, beberapa orang ulama yang lain, wa jama'atin minal ulama. Wa waqa'a fi kalami syarih ba'da zikri al-hadis tsani wa min jumlati zalika al-wat'u fi ma fawqa al-izar fa yata'aradu fihi al-hadisan wa adh-dhahir annahu sahun fa inna ma fawqa al-izar yajuzu istimta'u bihi bi ittifaqil ulama. Qala an-Nawawi fi syarh Muslim bal haka jama'atun kasiratun al-ijma'a alaihi. Jadi setelah Al-Imam Al-Khattab radhiyallahu taala anhu menyatakan bahawa pandangan pertama yang mengatakan tidak boleh seseorang suami bersedap-sedapan di antara pusat dengan lutut, itu adalah pandangan yang dipegang oleh Imam Malik, dipegang oleh para ulama dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, dan juga itu pegangan Imam Abu Hanifah dan juga ulama-ulama yang lain. Maka Imam Al-Khattab mula ingin mengkritik Al-Imam Al-Mahalli, kerana Imam Mahalli menggunakan satu ayat yang bagi Al-Imam Al-Khattab ayat itu salah, lalu akhirnya beliau telah menukar ayat Imam Al-Mahalli. Dan insya-Allah kita akan masuk dalam perbahasan kritikan ini, kritikan Imam Al-Khattab Al-Maliki terhadap ayat Imam Al-Mahalli dalam pertemuan yang akan datang, sebab dia agak detail juga. Saya takut saya mengambil masa yang agak panjang. Jadi insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita akan masuk sedikit tentang kritikan ilmu, kritikan secara ilmiah yang didatangkan oleh Al-Imam Al-Khattab pada ucapan wa waqa'a fi kalami syarih ba'da dzikril hadis tsani wa min jumlati zalik al-wat'u fi ma fawqa al-izar. Insya-Allah subhanahu wa taala. Kita akan masuk perbahasan ini dalam pertemuan yang akan datang sekiranya ada usia dan ada kelapangan biiznillah subhanahu wa taala. Dan kita juga akan masuk kepada perbahasan sekiranya tahu dalil, tahu tarikh, apa yang kita perlu lakukan sekiranya, dan kita akan masuk satu keadaan yang seterusnya, iaitu kalau dalil yang pertama itu am, dalil kedua pula adalah khas. So nak buat macam mana pula? InsyaAllah kita semuanya akan kita bicarakan dalam pertemuan yang akan datang biiznillah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairah. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah bersama-sama dalam majlis pada hari ini. Moga-moga bermanfaat. Dan ia adalah satu perbahasan yang sangat penting dalam ilmu usul fiqh, kerana di sini kita tahu di sinilah terjadinya perbezaan pandangan para ulama. So antara sebab berlaku perbezaan pandangan para ulama adalah perbezaan pandangan mereka di dalam menggabung jalinkan dua hadis yang bertembung. Akhirnya orang ni faham macam ni, orang ni faham macam ni. Kefahaman yang berbeza akan menatijahkan hukum fiqh yang berbeza. Adakah mereka tidak berpegang dengan dalil? Jawapannya tidak. Mereka berpegang dengan dalil. Cuma mereka berbeza pandangan di dalam memahami dalil. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jazakumullahu khairah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tangguhkan majlis kita dengan selawat ke hadrat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jazakumullahu khairul jaza. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.